Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wahayyikum bittahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama menyambung kembali perbincangan kita di dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan mengenai halal haram dalam pemakanan, yang mana pada pertemuan yang lepas kita dah bincangkan hukum makan makanan yang disembelih oleh ahli kitab, ataupun kita katakan sebagai golongan yang dikenali sebagai Kristian ataupun Yahudi, ya. Kita dah bincangkan secara detail bagaimana kita nak menghadapi golongan-golongan seperti itu ketika mereka masak contohnya. Hari ini kita sambung lagi perbincangan kita ma yuzbah lil kana'is wal a'yad, makanan ataupun haiwan yang disembelih oleh golongan-golongan kafir ataupun golongan ahli kitab, orang Kristian dan orang Yahudi, untuk tujuan keagamaan mereka. Kalau makanan itu dimasak atau disembelih oleh mereka tanpa ada kaitan dengan agama, maka hukumnya harus dimakan. Maksudnya kalau kita ada bibi, dia masak masakan kita, dan bibi itu pula dia beragama Kristian, jadi makanan tu sah, halal kita makan, boleh makan, tak ada masalah, dengan syarat kita tahu ingredient yang digunakan pakai. Maksudnya kita tahu bahan yang digunakan pakai itu semuanya adalah halal belaka. Namun begitu, berhubung tentang makanan ataupun penyembelihan yang dilakukan untuk tujuan gereja, keagamaan, jadi para ulama letakkan beberapa perkara penting yang perlu kita ambil perhatian. Pertama, idza lam yusma' min al-kitabi annahu samma ghairillah inda dhabhi kal masih wal azir wal uzair fa inna dhabihatahu halalun. Kalau kita dengar ataupun tidak dengar perkataan ataupun nama-nama selain Allah Ta'ala, mana dia sebut dengan nama Masih ataupun dengan nama Isa, aku sembelih binatang ini, maka kalau ada perkataan tersebut, maka haiwan tu haram dimakan. Haram dimakan. Kenapa? Kerana penyembelihan itu dilakukan untuk tujuan keagamaan. Mana dia sembelih tu untuk ialah maknanya bukan kerana Allah Ta'ala, tapi kalau disebut Bismillah juga, kalau di negara Arab perkataan Bismillah itu perkara biasa, dia panggil Allah tu Allah juga, jadi dengan nama Allah. Ada kalanya Bismillah wabnil Masih wal Masih, kadang-kadang disebut dengan nama Allah, dengan nama Allah, dan juga nama Isa alaihi salatu wassalam. Jadi kalau disebut nama Allah tak ada masalah, ya? Tetapi kalau ada yang kedua tu mensyirikkan Allah Ta'ala, maka tak boleh. Itu sebab ada unsur-unsur keagamaan. Tapi kalau katakan makanan yang dimasak untuk keagamaan, macam dimasak pasal hari keagamaan, kita pergi kebetulan dia sediakan buah, boleh makan tak buah? Dia sediakan buah. Kalau dia sediakan buah, makanlah. Dia sediakan apple, limau, durian kata contoh. Durian orang Cina lah, kan? Hari kongsi facai dia ada buah durian. Kita selain daripada buah limau, buah durian, sapu je lah, ya. Baik. Wa amma iza sumi'a minhu tasmiyatu ghairillah fa min al-fuqaha man yuharrimu dhabihatahu tilk li'annaha mimma uhilla li ghairillah. Kalau dengar perkataan selain daripada Allah Ta'ala, dia sembelih untuk makhluk selain Allah, mana dia sebut selain Allah Ta'ala, makhluk lain, maka hukumnya haram dimakan, ya. Binatang yang disembelih jadi makan, haram dimakan. Wa ba'dhum yaqul abaha Allahu lana ta'amuhum wa huwa a'lamu mimma yaqulun.
Ada sebahagian ulama pula mengatakan tak apa, boleh makan. Boleh makan selagi mana mereka ini ahli kitab ataupun Yahudi dan Nasrani. Boleh makan. Jadi pandangan kita kat Malaysia, kita tak makan. Ya. Ulama-ulama kat Malaysia menolak untuk makan makanan yang disembelih ataupun yang dihidangkan daripada binatang-binatang yang disembelih untuk tujuan keagamaan. Baik. Baik. Yang kedua, perlu kita fahami bahawa yang diharamkan, makanan yang diharamkan ataupun haiwan yang diharamkan untuk ketika yang dilakukan ketika hari keraian Yahudi dan Nasrani, hanya binatang-binatang berdarah saja. Kalau dibuat ikan, tak apa. Ikan diambil, digoreng ikan sebagai contoh. Sebab tak ada berlaku penyembelihan. Ikan ni dia masak macam tu ni kan, boleh makan. Ya, tapi dengan syarat kita tahulah yang dia tak guna sumber-sumber selain daripada yang halal. Dia pakai minyak yang halal, dia tak pakai minyak babi sebagai contoh. Tu tak ada masalah. Ya, kalau dia gunakan alkohol atau wine untuk masak, itu tak boleh sebab dah masuk sumber yang bernajis. Baik. Perkara yang kedua yang seterusnya kita akan bincangkan, apakah hukum makan haiwan-haiwan yang disembelih menggunakan alat-alat elektrik. Dia sembelih pakai elektrik. Sekarang ni kan moden kan. Jadi kalau dia mudah cerita, kaedah dia mudah. Haiwan boleh disembelih dengan menggunakan mesin, tapi dengan syarat mesti kena ada orang jaga. Mana orang yang tengok penyembelihan tu berlaku, maknanya mesin tu bergerak, kena tekak, putus semua orang. 4 orang atau 2 orang. Yang dalam mazhab Syafi'i 2 orang. Putus tu dia cek, memang putus, maka tak ada masalah. Tapi yang berlaku pada hari ini, penyembelihan tu berlaku, dia macam mana tau? Dia nak bagi mati binatang tu, sebab dia bukan, dia pakai alat kan, pakai mesin. Kalau ayam tu bergoyang kuat sangat, dia sembelih tak kena bahagian kepala. Jadi putus kepala, mati sebab kepala, bukan mati sebab penyembelihan. Apa yang perlu dilakukan? Maka kena ada orang jaga. Tengok dia putus kepala, dia ambil, dia buang. Pernah kita tanya pengusaha penyembelihan ayam, rumah penyembelihan, rumah sembelih, kalau dia sembelih satu hari berapa ekor? Dia kata kalau dia sembelih sehari dia adalah 10,000 ekor. Setiap 100 ekor ada seekor yang mati bangkai. Jadi kalau orang tu tak ada agama, rasa-rasa dia kalau dah ada 1,000 ekor berapa banyak? 10,000 ekor berapa banyak dia dapat kan? Maknanya cukup banyak. Jadi dalam hal ni kena beringat-ingatlah. Kalau kita sebagai orang yang tak tahu, tak apa, kita makan je lah, baca bismillah. Tapi orang yang tak ada agama ni, selalu kita bagi sewakan kita punya lesson tu kepada orang bukan Islam. So orang bukan Islam dia kira apa yang penting aku dapat profit, aku dapat untung. Tu yang masalah dia, tuan-tuan. Baik. Jadi kalau katakan ada orang jaga, tak ada masalah. Jadi sekarang ni isu dia bermula daripada mula-mula ayam tu duk gelepar. Apa dia buat? Dia masukkan dalam air elektrik. Dia celup dalam air elektrik tu, air tu elektrik tak kuat, dia hanya membuatkan dia macam pitam sekejap lah gitu, pengsan sekejap, dia bukan mati. Yang letak dia punya kadar tu pakar. Mana pakar yang tahu berapa kadar elektrik yang sesuai untuk ayam agar dia pingsan. Kalau terlebih sikit je, tu tak boleh. Tu sampai peringkat tu. Kalau JAKIM, Jabatan Agama Islam atau JAIS, dia orang cek betul-betul berapa dia punya kadar elektrik yang diletak dalam air tersebut. Sebab takut mati disebabkan elektrik. Jadi dia letak ayam tu pingsan. Bila pingsan dia duduk elok tepat pada pisau. Tu cara dia yang pertama. Lepas tu bila dah lepas kena potong, ada orang jaga tengok, putus 4 orang. Jatuh dalam dalam bakul. Jatuh dalam bakul, tak mati lagi. Datang pula ayam seterusnya jatuh atas bakul. Jadi nak takut yang bawah ni mati lemas. Kalau mati lemas, haram juga. Dia mesti mati sepenuhnya kerana penyembelihan. Tu yang kedua. Yang ketiga, barulah masuk dalam air yang seterusnya. Takut dia masuk dalam bakul, tak masuk, dia tu masuk dalam air.
Mana mati lemah, bukan mati sebab penyembelihan. Jadi 3 prinsip ini perlu ada ketika kita nak makan ataupun kita nak wujudkan penyembelihan yang berkonsepkan teknologi moden. Macam di Switzerland dia orang buat benda ni, memang ada orang jaga daripada satu baku ke satu baku yang lain. Kadang-kadang kita pun pelik, dekat barat dia punya attitude dia hebat. Yang macam di New Zealand dia orang punya apa, di Australia dia orang punya apa, rumah penyembelihan dia orang tu ikut arahan. Mana dia orang ada etika dia. Dia takkan berpindah kecuali ada orang jaga. Betul-betul. Tapi kalau dekat Malaysia ni memang dia orang tak jaga sangat. Kita memang itu mendukacitakan jugalah. Jadi bila kita pergi Serembu tengok memang tak ada orang jaga. Tengok-tengok rupanya bangkai lagi banyak daripada ayam yang disembelih. Jadi nak buat macam mana? Sebab ini salah satu daripada dugaan lah. Dugaan kita nak menghadapi situasi di Malaysia. Baik, tuan-tuan. Sekarang ini kita nak bincang juga hukum zabihatul majusi wa man mathalah. Sekarang ni boleh tak kita nak makan makanan orang yang sembah api selain daripada orang Kristian dan Yahudi? Ulama khilaf fi zabihatil majus. Ulama mempunyai khilaf. Dia masalah fiqh ni memang akan berlaku khilaf. Dia tuan-tuan tak boleh nak tetap dia tak boleh nak berubah-ubah. Dia bab fiqh memang berubah. Hatta dalam bab najis pun, jadi ulama ni kata tak najis, ulama ni kata najis. Jadi kita kena berlapang dada lah. Cuma apa-apa pun kita balik kepada fatwa kita kat Malaysia. Malaysia kita pakai mazhab Syafi'i. Baik. Ulama berselisih pandangan dalam isu penyembelihan orang-orang selain daripada Kristian dan Yahudi. Kebanyakan mereka melarang makan makanan yang disembelih oleh orang-orang kafir. Kafir ini makna musyrik, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, selain Kristian dan Yahudi. Mana termasuk Buddha, termasuk Hindu punya sembelihan, semua tidak boleh kita makan. Baik, sebahagian ulama pula mengatakan halal sebab Nabi SAW bersabda sannu bihim sunnata ahli kitab. Sebab pernah dalam riwayat Nabi sebut samakan mereka, iaitu ahli majus yang menyembah api ini, sama macam orang yang beragama Kristian dan Yahudi. Namun pandangan itu tidak diambil pakai oleh kebanyakan ulama. Pandangan itu tak diambil oleh dipakai oleh kebanyakan ulama. Baik. Jadi kalau kita kat Malaysia ni, tuan-tuan boleh tengoklah kalau orang Hindu buat masak. Jadi tuan-tuan kena perhatikan, kena pastikan bahawa makanan tu ataupun haiwan tu disembelih oleh orang bukan Islam, oleh orang Islam lah, bukan orang Hindu yang sembelih. Baik. Sama juga macam orang Buddha pun tak boleh. Cuma ada satu kaedah yang perlu kita ambil perhatian. Ma ghaba 'anna la nas'al anhu. Setiap perkara yang kita tak nampak, jangan lebih-lebih kita bertanya. Ini yang berlaku di negara kita lah. Yang macam mana? Walaysa 'alal muslim ay yas'ala amma ghaba 'anhu. Kita tak payah tanyalah tuan yang jual ayam, siapa yang sembelih ni kat mana, siapa toke dia, ada lesen. Kau tanya tu memang out kita. Tak selesai beli kat pasar. Maka kita cukup dengan lihat apa yang ada di hadapan kita. Kalau katakan ayam tu memang putus 4 urat, kita ambil je. Balik rumah, masa masak baca bismillah, masa makan baca bismillah. Kalau terlupa baca bismillah awalihi wa akhirih. Baca bismillah, cukup, tak ada masalah. Sebab kita kalau nak kaji semua benda, kita akan jadi susah. Hatta kalau nak kaji bab pinggan, banyak isu. Kan kita ada macam bone China lah. Bone China, kadang-kadang kita tak tahu hot dalam tu apa tulang apa dia pakai. Kalau nak kaji semualah yang ada di depan kita ni, memang kita akan jadi masalah nak makan. Nak makan kedai mamak pun kita ada masalah. Masalah sekarang tak ada logo halal. Bila tak ada logo halal, tak ada siapa yang boleh membuktikan ada semua bahan yang digunakan pakai adalah halal. Tak ada. So kita ambil saja yang zahir lah. Macam kita mamak tengok bersih je, makan lah. Kan? Makan. Tapi sebenarnya kalau kita boleh boykot, bagus juga. Di Malaysia ni kalau kita boleh boykot, bagus. Tapi tak ada perasaan nak boykot. Tak ada perasaan. Saya pergi ke Saudi baru ni, McD mati terus.
Dia orang tak pergi langsung. Yang hidup Al-Baik, KFC. Al-Baik, dia satu Al-Baik, sebab tu KFC. Kalau macam kat Malaysia, kita nak boycott. Sebenarnya kalau nak boycott yang tak ada siji halal ni. Macam KFC, macam McD dekat Malaysia ada logo halal. Kita kadang-kadang confuse antara yang halal dengan yang ada sumbangan kepada Yahudi. Sekarang ni bukti pun tak ada. Yang sekarang yang kita kena usahakan, yang kita kena mujahadah, ialah logo halal tu. Tak, kita ambil minyak kadang-kadang tak ada logo halal. Macam baru ni saya pergi kat Alamanda tu kan, dia ada satu Ion ni. Ion ke K4 dah tukar lah. Ion kan, Ion. Dulu masa tu zaman tu K4, dia ada macam kita beli beras, dia bagi free kicap. So bila kita tengok, saya tengok kicap ni dia tak ada ni lah, tak ada logo halal. And then dia tak ada langsung ingredient dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, semua bahasa Cina. Gitu. Dia bagi free pula kepada orang yang beli beras. So saya tanya orang yang menjual tu, saya kata kenapa tak ada logo halal? Siapa yang bagi? Macam mana you boleh bagi free sedangkan benda ni tak tahu, ingredient pun kita tak tahu halal atau tidak? Dia kata tak tahulah tu. Saya pun kata saya cuba panggil bos. Bila dia panggil bos ni cakap tak boleh ni. Awak bagi kicap yang tak ada ingredient halal, tak ada ingredient yang bahasa Inggeris atau bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu, Inggeris, apa lagi? Malaysia ni dua tu lah kan. Ni semua bahasa Cina. Lepas tu imported pula tu, made in China. Macam mana awak boleh nak jual nak bagi free kepada orang Islam? Ini takut-takut tak halal. Kalau saya ambil semua tu, saya bawa ke lab macam mana? Dia terus bagi tahu kat pekerja dia, ambil semua simpan, tarik balik dia punya halal. Free tu tarik balik. Kadang-kadang kalau kita tegas, dia orang takut juga. Dia kata ini halal. Siapa cakap halal? Halal Cina pun tak ada. Tak, halal Cina pun tak ada. Saya tengok tak ada. Sebab kadang-kadang kita saja nak test market dia. Tengok dia orang takut tak? Dia orang takut. Sebab bila kalau kena cek ada sumber haram sebab tambah-tambah kicap ni paling, kalau kita dalam nak bagi sidi halal, paling detail dia orang cek. Kicap ada, cek kicap apa dia pakai. Dapat kicap tu dia orang Google lagi, dia tarik lagi apakah kicap dalam kicap ni, apa ingredient dia, berapa kadar alkohol dia, semua cek. Tambah-tambah dia boleh jemput. Sebab apa? Sebab sumber dia banyak memberikan kesan-kesan yang tak baik. Jadi kalau sampai berikat tu boleh lah. Macam sekarang ni memang jelas-jelas nampak ada logo halal dah. Halal pula, halal luar negara. Kita tengok insya-Allah halal kot ni. Kita ambil je lah, tak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau kita boleh buat lah, kita boleh tegas, insya-Allah selesai masalah haram kat Malaysia ni. Makanan haram macam minyak daripada sumber yang haram, daripada lemak babi pun ada. Cuma kalau kita tak tegas memang masalah. Cuma apa yang kita dah nampak sekarang ni, kita boleh makan. Kalau logo halal dah ada, kita ambil, kita baca bismillah. Macam hari ni, sampai hari ni orang tak selesai ni masalah Cadbury. Isu Cadbury dia sampai hari ni tak selesai sebab dia orang kata halal gedak ni. Kan ada logo halal tu. Sekarang ni ustaz, kita rasa confused, rasa segan nak makan. Kalau segan tak payah makan. Dia tak mati pun tak makan. Cumanya logo halal ni dah ada. So kita tawakal pada Allah Ta'ala. Kita percaya kepada pihak JAKIM yang telah buat penyelidikan dan sebagainya. Cumanya yang jadi masalah bila logo halal tak ada. Macam Giri Langkawi beli kat Singapura, mana ada logo halal? Tak, sama je isu, tapi tengok beli berkantun-kantun nampak. Sebab free duty free kan. Jadi ini pun satu isu juga. Jadi dalam hal ni, kalau benda tu logo halal dah ada, tak perlu lagi kita risau, tak perlu lagi kita takut. Kita dah yakin dah. Sebahagian keyakinan tu dah ada kat situ. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang masalah yang kita kena usahakan, makanan atau sumber makanan yang tak ada logo halal. Itu penting. Baik. Sekarang ni hukum seterusnya, hukum memburu.
Memburu dibenarkan dalam Islam. Dan memburu ini pula dia tidak perlu kepada apa yang berlaku kepada penyembelihan. Penyembelihan tu kita dah faham kaedah dia. Selalu orang lelaki lah yang buat, orang perempuan dia tak buat ni, jarang. Tapi orang perempuan kalau dia boleh sembelih, sembelih lah, tak ada masalah. Baik. Sekarang ni isu memburu. Memburu ni hanya haiwan-haiwan yang tidak boleh dipegang, tak boleh nak ditangkap, tak boleh nak dibela dalam satu kawasan yang mudah untuk kita miliki. Contoh, macam contoh rusa. Kan? Rusa ni ada yang buat dalam kandang tu kena sembelih lah. Tapi isu dia rusa liar. Nah, rusa liar duduk dalam hutan. Itu binatang-binatang yang boleh kita buru. Kalau lembu terlepas boleh buru tak? Ada orang tanya, bau ni lembu terlepas ustaz, kami tembak ke punggung dia. Kena kepala, nak tembak punggung kena kepala, mati je bangkai. Walaupun lembu itu terlepas, dah jadi liar sekejap, tak boleh pakai. Dia mesti lembu atau haiwan liar dia panggil. Haiwan yang tak boleh kita tangkap. Nak tangkap dengan kudurat biasa tak boleh. Apa lagi yang dekat hutan ni? Kancil. Pun samalah kancil. Tapi dia syarat dia adalah beberapa syarat yang akan saya sebut sebentar lagi. Tapi kita kena faham, binatang tu tak boleh kita miliki dengan mudah. Macam kerbau, semua dah ada depan mata kita, boleh tangkap lah. Tu tak boleh tembak. Ayam kampung. Ayam kampung dengan ayam hutan berbeza. Ayam kampung kita bela, tak boleh buru, tak boleh tembak. Boring, malah nak tembak, ambil pistol tembak. Binatang tu dalam rebang, tak boleh. Walaupun nak tangkap payah. Ayam kampung terlepas nak kejar-kejar, atuk kejar, terangkat habis semua kait. Tak, kalau kat kampung tu lari-lari, dia tak apa. Itu wajib sembelih. Kalau ayam hutan, tu lain. Ayam hutan ni memang kena tembak je lah. Itu dibenarkan untuk memburu. Itu kena faham konsep memburu tu. Sebab ada orang salah faham. Yang terbang, tu boleh lah, memang tak boleh nak tangkap dengan tangan, tak boleh nak buat gerak payah. Tu kita pakai apa? Pakai memburu. Kaedah memburu. Baik. Sekarang ni kita faham dulu apakah firman Allah dalam Al-Quran dan surah Maidah 96, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuh." Semua binatang yang ada dalam laut itu, pemburuan daripada laut tidak ada masalah, boleh makan tanpa ada was-was. Itu dalam mazhab Syafi'i, makan je lah, tak ada masalah. Cuma yang kita kena faham, amma as-sa'id li saydil bar fa yashtaritu fihi ma yashtaritu fi dhabih. Disyaratkan bagi orang yang nak sembelih, orang yang nak memburu binatang-binatang darat, disyaratkan seperti mana disyaratkan ke atas penyembelihan. Pertama, ayyakuna musliman, orang tu mesti muslim, orang Islam yang menembak. Ni sampai peringkat ni berat jugalah. Kalau orang kafir, orang Cina pergi tembak tembak rusa, jual kat kita, boleh makan tak? Boleh tak boleh? Orang kafir tembak rusa, dia jual kat kita, tak boleh lah. Sebab dia syarat dia mesti orang Islam atau ahli kitab, orang Yahudi atau Nasrani. Bukan apa, sebab kita khawatir dia tembak rusa tu, rusa tak mati, dia pukulnya rusa mati macam tu, mati sebab pukulan, bukan mati sebab tembak. Tu kena faham. Tu sebabnya orang bukan Islam tak boleh percaya. Allah kata orang kafir jangan percaya. Dalam bab-bab keagamaan, dalam bab-bab makan minum tak boleh percaya, kecuali kita yang dapat kita yang memberi kepada mereka untuk masak. Tu lain cerita. Tapi dalam bab-bab yang dia orang sembelih, kita tak tahu, dia orang sembelih dia orang tembak, kita tak tahu macam mana keadaan tembaknya, tu tak boleh. Syarat dia mesti orang Islam atau ahli kitab. Au man huwa fi hukmi ahli kitab kal majus was-sa'id was-sa'ibin was-sabiin. Dalam kitab ni kalau ikutkan Dr. Yusuf Qaradawi, termasuk orang-orang yang hukumnya sama macam ahli kitab, tapi kita tak pakai. Di Malaysia kita tak pakai, kita hanya pakai ahli kitab sahaja. Baik.
Dalam satu hadis, tapi dengan syarat yang kedua, selain daripada orang Islam yang menembaknya atau ahli kitab, syarat yang kedua mestilah fokus. Dia tembak tu memang niat dia untuk apa? Maknanya dia tahu apa yang dia buat. Tak boleh dia kata apa? Kita saja-saja test senapak. Tembak. Burung jatuh. Loh, aku sembak saja je jatuh kena. Itu tak boleh. Binatang tu dia anggap sebagai binatang yang mati saja. Dia tidak ada niat nak bunuh binatang tu untuk makan ataupun untuk membunuh. Saja-saja tembak. Tak, tu tak boleh lah. Atau dia test tembak lah, ada seekor terkena. Allah, rezeki sungguh tertembak mati tu dia kata. Tu tak ada, tu mati, orang panggil mati sia-sia. Tapi kalau bunuh binatang tu sengaja-sengaja pula, memang tak ada makan, dia tak nak makan, tak dia sembak, dia berlatih nak tembak tepat. Dia lepas burung tu tembak tepat. Ini Nabi sebut apa dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, man qatala usfuran abasan ajja ila Allah yaumal qiyamah. Sesiapa saja yang membunuh burung-burung di udara dengan sengaja, ajja ila Allah, maka binatang-binatang ini di akhirat akan datang bertemu dengan Allah. Maka berkatalah mereka depan Allah, haiwan-haiwan ini depan Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, sesungguhnya orang ini telah membunuhku dengan sengaja. Wa may yaqtulani walam yaqtulni manfaatan, dan mereka ini tidak bunuh aku untuk tujuan manfaat. Maknanya kalau kita nak bunuh binatang ni kena tahu apa sebab nak bunuh. Kalau bunuh untuk makan tak ada masalah. Sembelih, tembak, mana untuk binatang untuk kita makan tak ada masalah. Itu sebab sampai ada satu riwayat, hatta kalau kita keluar daripada rumah, saja-saja pergi kat pokok, tarik pokok. Tarik pokok buat. Pokok tu akan datang di akhirat tuntut, kenapa kau cabut aku? Patut aku hidup lama lagi. Sebab kamu aku mati. Allah Rabbi. Tapi kalau ada setengah-setengah orang sufi kan, tuan-tuan, dia jalan dia tak mau pijak rumput pula. Kenapa tak mau pijak rumput? Kata takut rumput ni mati, dia datang jumpa aku di akhirat. Ini hak takut sangat ni. Takut sangat dengan Allah Taala. Masya-Allah. Baik. Syarat yang ketiga, disyaratkan kepada orang yang nak sembelih ni juga, ataupun orang yang nak memburu ni juga bukan dalam keadaan muhrim. Muhrim ni maksudnya dalam keadaan ihram. Sama ada ihram haji atau umrah. Contoh sekarang ni musim orang pergi umrah. Tengah-tengah dalam umrah pergi mikot dekat apa ni, Zulhulaifah, ataupun pergi mikot dekat Bir Ali, dekat mana-mana lah, Tanaim. On the way balik singgah pergi tangkap dok dulu. Tangkap dok, biawak pasir ni. Ya, pakai kain ihram kita agak dok. Dapat tangkap dok, dia tangkap dia dok, dia kena dam. Dia tak boleh tangkap dalam keadaan ihram. Haram, ya, haram. Fa inal muslim fi fatrat al-ihram yakunu fi marhalatin salam kamil wa amn syamil. Sebab orang yang dalam keadaan ihram, dia mestilah selamat daripada segala-gala perkara-perkara pembunuhan. Ya, mesti aman daripada pembunuhan, mesti komplit daripada segala perkara-perkara pertumpahan darah dan sebagainya. Ya. Dia dalam ihram, lepas dia memang nak membunuh lah. Dia membunuh, lepas tu haiwan tu mati. Haiwan tu kira haram. Haiwan tu dia tembak binatang. Dia tembak binatang tu mati. Ya. Binatang tu halal makan. Tapi dia tu kena dam. Sebab dia dalam ihram. Dia tu sah untuk makan binatang tu sah. Tapi dia berdosa lah. Dia bakul 2 bakul. Bakul haiwan tu halal makan. Ya, tapi dia tu yang membunuh tu kena dam. Ya, sebab membunuh haiwan. Tapi kalau katakan dia terpijak semut tu tak apa. Dalam ihram pergi cari semut. Allah, saya terpijak semut lah, mati semut saya.
Dok, awak niat ni tak? Niat memburu tak ada. Semut kita tak nampak, kita duduk kat bawah dah. Tambah-tambah hak gabut. Lagi dia nampak sama ni semua. Tak. Jadi tak ada masalah. Waktu tak ada masalah. Yang penting jangan membunuh atas tujuan memburu atau membunuh haiwan dengan sengaja. Baik. Berkaitan dengan haiwan yang nak sembelih ni pula. Wa amma syurut allati tata'allaqu bil masid fa ay yakuna hayawanan mimma la yaqdar al-insan an tazkiyatuhu fil halqi wal dubbah. Syarat pertama seperti mana yang saya sebutkan tadi, untuk haiwan tu memang tak dapat kita tangkap. Dan kita suka nak sembelih ikut biasa ni. Sebab sifatnya yang liar. Itu syarat yang kedua, yang pertama. Wa kadzalik law ramahu bisahmi aw sallata alayhi kalb thumma adraka wa fihi hayatun mustaqirrah fa alayhi an yuhillahu bidzabh al-mu'tad. Ini yang orang tak tahu. Contoh dia tembak burung kan, dia tembak burung, jatuh burung tu. Jadi anjing dia ikut. Anjing dia ambil kat kita. Sampai kat kita tengok burung tu masih menggelepar lagi. Dia panggil, kalau orang Kelantan panggil lepas gerah. Dia macam menggelepar kan. Jadi kita ambil ayam tu ataupun burung tu, ambil, mesti matikan dengan penyembelihan. Tak boleh dia tengah menggelepar tu kita ambil dia pun letak dalam bakul. Tutup bakul, mati sebab lemas, maka haram makan. Sebab binatang tu masa kita tangkap, kita pegang kat kita tu masih hidup. Tapi kalau dah mati, ambil dah mati, tak ada masalah. Ya, kalau kita hantar anjing, ya, dia panggil kalbun mu'allaq. Dia hantar anjing untuk ambil binatang tu. Anjing ni anjing yang patuh. Maknanya kalau dia gigit kat bahagian kepok, dia hantar kat kita, dia tak gigit, dia tak makan langsung sikit. Kalau anjing tu buat datang kat kita, tengok separuh tak ada dah. Anjing tanya anjing, apa yang kau buat ni? Anjing wow makan dia. Dia dah makan separuh. Kira tak boleh lah. Sebab apa? Dia dah makan separuh. Mana anjing tu tak bijak lagi. Selalu anjing ni dia kalau yang pandai betul, dia akan ambil bahagian kaki, dia gigit kaki, dia bawa ke kita. Ayam tu gerak, dia tak makan pun. Dia lepas kat kita, dia serah kepada tuan dia buat apa. Jadi kalau tuan yang pandai, dia akan sembelih, mati, tak apa. Mana boleh makan lah. Ya, walaupun memburu, tapi sampai kat kita masih hidup, kita sembelih bagi habis. Sama juga macam kita langgar binatang tengah jalan. Na'udzubillah lah, tak nak lah. Terlanggar kan. Kalau terlanggar, tengok Allah, lembu tu masih menggelepar lagi. Ambil pisau, sembelih. Kalau ada lah. Boleh ke letak pisau dalam kereta? Parang? Polis marah? Tak boleh? Tak boleh letak dalam parang. Payah juga kan. Kalau kita kecemasan macam mana? Lampu picit, parang. Kalau kita letak tak, kalau pakai kopiah, pakai jubah parang, tak akan marah. Dia yang bayar samurai punya tu, dia tu. Itu tak boleh lah. Sembelih terus, tak ada masalah. Ayam ke, lembu ke dan sebagainya yang kita langgar. Baik. Okey. Alat yang nak guna pula, kalau ikut zaman Nabi memanglah alat yang digunakan hanya pedang. Gunakan pedang, dia baling yang pedang tu kena dekat. Yang kedua, dia baling tombak zaman dulu. Yang ketiga, digunakan pemanah. Kalau diguna tiga ni zaman dulu. Zaman sekarang macam mana? Kalau ikutkan, mesti alat itu adalah alat yang disebutkan tadi. Selain daripada itu, alat itu mesti menembusi bahagian tubuh binatang sehingga terkeluar darah. Contoh, digunakan senapan, benda tu tajam sehingga tembus tubuh, terkeluar darah, maka dikategorikan alat tu juga sebagai alat pemburuan. Yang kedua, selain alat tadi, yang kedua, al-hayawan al-jarih, menggunakan haiwan-haiwan sebagai pemburu. Ya? Tapi haiwan itu mestilah yang diajar dan dididik. Sebagai contoh, anjing. Memburu ni dalam mazhab Syafi'i, anjing tak najis. Dalam mazhab Syafi'i, hatta mazhab Syafi'i, kalau kita gunakan untuk pemburuan, dia bawa datang kita, tak payah samak binatang. Mana ayam yang dibawa datang kat kita, burung yang dibawa kat kita, rusa yang dibawa kat kita, tak payah samak.
rusa tu. Boleh makan terus. Sebab memang Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan kul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahu mimma 'allamakumullah. Iaitu dihalalkan ke atas kamu semua jenis yang baik, termasuk binatang yang diperolehi oleh binatang yang dinamakan anjing-anjing terpelihara, yang diajar, dididik untuk mengambil haiwan. Maka dibenarkan dalam Islam. So tak ada masalah lah kalau gitu. Macam dekat country high ni ada orang bela anjing tak? Bukan orang Islam lah. Ada? Bagus lah. Dia bela anjing sebab manusia tak dapat nak kawal. Baru ni anak Datuk Zahid kan, Nurul masuk kan. Bukan duduk sini ke? Nak masuk payah macam mana berompak boleh masuk? Pindah rumah. Oh, banyak ruang. Dah jaga pun tak boleh pakai, letaknya anjing seekor bulldog. Anjing bulldog ni untuk apa? Untuk jaga rumah. Kata letak anjing hok besar, seekor besar tu, dia letak kawasan rumah, boleh, tak ada masalah. Memang dibenarkan untuk jaga rumah, untuk jaga ladang, untuk jaga kawasan. Sebab anjing ni dia tidak akan ni lah, orang kata apa, tidak akan mensia-siakan. Kalau kita bela tu berpuas hati lah, orang kata ada seekor tu, orang sini juga apa? Yang dimasukkan oleh Nabi tu, innal malaikah la tadkhulu baitan fihi suwarun wala kalbun. Binatang anjing, malaikat tak masuk dalam rumah tu adalah anjing yang dijadikan pet, main-main dalam rumah. Anjing kecil tu kan, yang ekor tu kembang tu, dia peluk-peluk cium, dia jilat anjing jilat dia, sama-sama jilat. Itu memang tak boleh lah. Itu malaikat tak masuk. Tapi anjing yang jaga kawasan rumah untuk tujuan menjaga, itu dibenarkan. Ini disebut oleh ulama dalam mazhab Syafi'i pun membenarkan. Kalau katakan dalam keadaan orang kata apa, darurat, memerlukan benda. Sebab kalau kita bawa pergi hutan kan, kita lepas anjing duduk depan kita. Kalau ikut tak boleh lah kan, anjing di depan kita. Dalam mazhab Syafi'i pun boleh duduk depan kita. Anjing tu jaga kawasan kita, tak ada masalah. Dia ambil haiwan kita bawa datang kat kita, tak payah, tak ada masalah. Sebab ia dididik untuk memelihara kawasan rumah kita. Cuma kena faham juga, di Malaysia tak menjadi uruf, tak menjadi satu adat kita simpan anjing dekat rumah, kawasan rumah. Tak. Katakan tuan letak, orang nampak je anjing kawasan rumah, ni rumah kafir laknatullah. Padahal rumah orang Islam. Jadi masalah juga sebab tak jadi adat. Jadi kita kena faham kenapa kita nak bela anjing. Jadi kalau bela anjing untuk tujuan tu, dan mungkin tak dapat kawal. Ada setengah orang kita tak tahu tau. Ada setengah orang rumah tu 2-3 kali. Macam ada kat Shah Alam tu, rumah tu 2-3 kali masuk bomba. Dia kata bukan masalah harta Ustaz, masalah ni saya takut dengan apa? Dengan parang ni. Anak kita, anak perempuan tadi takut sangat-sangat ni. Dia kata dia terpaksa beli anjing Ustaz. Letak anjing, alhamdulillah. Sebab kes rompakan dan juga pencurian. Kalau ikutkan statistik polis, banyak masuk rumah orang Islam. Rumah orang kafir kurang sebab ada anjing. Anjing bising, tuan dia sedar. Alam lagi, CCTV lagi, tuan akan cek CCTV. Alam lagi. Tak, alam kalau dia masuk bunyi. Jadi banyak dia punya dia punya halangan untuk masuk. Jadi kalau rumah orang besar-besar yang ada anjing ni jarang masuk. Masuk juga kadang-kadang dia buatlah macam-macam cara. Antaranya dia lempar dia lempar daging dalam tu ada racun. Anjing dia bawa racun ni. Apa tu? Orang perempuan tu pakai jarum tu dia letak 2-3-4 biji tu kan. 2-3-4 tahan. Anjing makan, lekat, mati tu anjing. Ada sekali Haji Harun ni. Haji Harun dia buat dia klasik sikit kat Golf Resort. Dia tak bela anjing, tapi dia bela apa? Dia bela rusa. Apa tu angsa? Rusa pula dah. Bela angsa.
Jadi angsa 3 ekor ke 2 ekor, saya ingat. Dia kata, ustaz, saya bela angsa. Angsa ni kalau dia kata nampak perompak, nampak penjahat, dia akan wah 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 wah, dia bising. Jadi kita sedar. Jadi dia suatu hari rumah tu masuk perompak. Dia pelik, kenapa angsa dia tak berbunyi? Rupanya angsa bisu. Bisu dah angsa, dia kejarkan angsa, dia bisu terus. Punya ferah dia sembelih buat makan kat surau. Dia ferah, bisu angsa. Kata pelik macam mana dia boleh dia angsa jadi bisu. Ingat sahabat kita ni dekat golf resort pun kawasan elit juga, tapi kawasan tu memang pecah selalu kawasan. Jadi ada yang ambil anjing dan seumpama ni. Ya. Betul. Betul. Dia sekarang ni atas pilihan. Sebab mungkin ada sebahagian orang dia kata dia dah pasang alarm, dia pasang CCTV, perompak masuk juga. Masuk juga. Bukan saja tu, kawasan rumah pun ada security guard, masuk juga. Dia kata 2 kali ustaz, 2 kali hilang dekat 400,000. Dia orang pun ada frah juga. Dia kata, ustaz saya tak ada jalan lain, saya terpaksa beli seekor anjing. Dia kata contoh. So dia ada pilihan lah, tapi dengan syarat dia nak beli anjing macam tu, jangan mengganggu jiran tetangga. Memekak jiran tak boleh nak tidur sebab dia punya pasal. Itu tak boleh lah. Dia mesti untuk kawasan dia, macam rumah banglo besar macam sini, besar-besar kan, tanah seorang-seorang. Jadi tak apalah, biar anjing dia main kawasan tu. Anjing pun dia jaga kawasan dia, pusing kawasan tu, tak ada masalah. Tak boleh lah. Dia tak boleh peluk-peluk main dengan anjing tu. Tak boleh. Hanya tugas dia untuk menjaga rumah. Tapi masalah budak kita zaman hari ni, dia orang tak faham. Bila dia bela, dia jaga anjing, anjing jaga dia, jaga kawasan rumah, dia pula over daripada anjing. Dia peluk anjing, dia dukungnya anjing tu. Macam ada yang doktor veterina tu kan, orang suruh dia kaji tentang khinzir. Dia kan doktor veterina, so dia kena buka lah, jaga tengok penyakit babi dan sebagainya. Dia pergi peluknya anak babi, dia ciumnya anak babi tu. Tak boleh lah, jadi haram lah gitu. Dia ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu mesti dikadarkan mengikut kadarnya. Jadi sama juga macam nak jaga rumah, darurat nak jaga rumah. Takut, saya takut kena rompak ustaz, takut ustaz. Dia letak anjing kawasan tu. Tapi cukup sekadar kawasan rumah lah, jangan sampai masuk dalam rumah, jangan sampai masuk dalam bilik tidur. Itu tidak boleh. Itu malaikat memang akan masuk. Sebab apa? Al-umur bil maqasidiha, niat kita untuk tujuan apa anjing. Macam sini anjing untuk tujuan memburu, bukannya untuk tujuan kita peluk dan cium dan sebagainya. Baik. Sama juga guide. Anjing untuk guide orang buta boleh juga. Tapi di barat kan banyak kan. Dekat Malaysia ada tak? Dah ada dah di Malaysia. Masih tak banyak lagi kan. Tapi di barat memang ada anjing tolong bawa anjing bawa orang buta. So tak ada masalah. Tujuan dia untuk guide jalan raya. Macam ada yang YouTube tu lah, anjing nak lintas, dia tengok lampu merah, anjing duduk tunggu lampu hijau. Manusia ni lampu merah pun dia jalan. Malu kat anjing. Anjing memang dia taat, dia kalau dia jam merah dia boleh jalan. Dekat mana? YouTube kat barat ni. Hebat tu anjing. Baik tuan-tuan. As-sayd bil kilab wa nahwihi. Sekarang ni hukum menggunakan anjing dan sebagainya. Ada anjing, ada serigala dan sebagainya. Adik-beradik semua ni. Fa in kana sayd bil kalbi aw baz mathalan fal matlub fihi an yakuna mu'allaman. Syarat untuk guna anjing tu, pertama, anjing tu mestilah mu'allaman, mestilah dididik dengan cara didikan yang betul. Mana dia tahu macam mana nak tangkap haiwan, macam mana nak ambil haiwan dan sebagainya. Yang kedua, ayyasida sayd li adi sahibi. Dia tangkap haiwan yang kena tembak untuk tuannya, bukan untuknya. Sebab ini disebut dalam Quran. Yang ketiga, ayyazkura smallahi alaihi inda irsalih.
Tuan dia bisa kata anjing, okey, dok, ambil dok, bismillah. Dia mesti sebut bismillah. Dok pun pergi ambil burung, bawa datang kat kita. Ambil burung tu dah mati, simpan dalam bakul, bawa balik. Okey lah. Mesti sebut nama Allah. Apakah dia punya piawaian ataupun kita katakan dia punya garis panduan, binatang ini telah pun dididik mengikut uruf. Macam mana uruf binatang yang faham? Tu kena tanya pakar lah, kena tanya pakar veterina. Macam mana ni? Ini ada potensi ke? Dia tangkap untuk kita. Dia ada cara nak didik dia, ada cara nak test. Dia ada ujian dia. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 3 tu baru boleh bawa pergi memburu. Kalau tidak dia makan kaki dia. Tunggu manalah anjing tak datang. Tengok atas kembung perut makan. Tu anjing bodoh lagi. Tak boleh pakai. Dia kena mesti anjing tu dia hantar pop datang terus. Seperti mana dia jatuh, macam itulah binatang tu sampai kat kita. Apa? Sama lah. Masa nak hantar haiwan tu baca bismillah, masa tembak pun baca bismillah. Tu sebab orang kafir tembak tak sah. Macam mana pula orang asli? Kita pergi kat belah-belah tu, orang asli dia tangkap pun landak. Tangkap landak, tembak landak, jual kat kita, boleh makan. Landak ni binatang buruan lah ni, kena tembak. Tak boleh lah. Tanya orang asli, kau mengucap kau Islam ke tak? Aku Islam sudah. Dia kata Islam sudah, mengucap sekali nampak dia mengucap jalan. Aku lupa. Lupa aku. Sudah mengucap tu. Orang asli ni dia Islam bila time orang JAKIM bawa datang makanan. Lepas tu JAKIM balik, kafir balik dia. Kristian pula datang, jadi Kristian. Dia macam dia tukar-tukar dia. Kecuali adalah orang tok batin yang betul-betul baik lah. Ada tok batin yang betul-betul jaga, okey, dia kena Islamkan tok batin tu. Tok batin kuat Islam, habis semua dia punya orang kampung Islam. Jadi dia punya pemburuan semua dia makan. Cuma dia orang ni kadang-kadang dia argue jugalah. Dia kata macam mana aku mau makan ayam, aku tak makan ayam. Habis makan apa? Beruk. Dia makan beruk. Ni kawan-kawan pergi dakwah dekat dalam orang asli kan. Dia kata kami di sini makan beruk. Kamu makan ayam, kami tak makan ayam. Kami makan beruk. Jadi kamu suruh aku makan ayam, aku makan beruk. Sama je ayam dengan beruk. Belajar bahasa orang asli kan. Jadi argue juga, kita tetap cakap tak boleh lah, haram, tetap haram, tak boleh. Dalam Islam tak boleh makan beruk. Jadi dia usahalah untuk tak makan beruk. Baik. Ada soalan? Baik tuan-tuan, ada nak tanya lagi soalan kaitan dengan buruan ni? Ada satu syarat, ada beberapa syarat lain yang disebut ni, syarat-syarat tambahan. Iza wada sayd maitan ba'da ramyah alla yaqum fil ma' alla yanfihi atharan li ghairi sahmi. Kalau katakanlah dia tembak binatang, tiba-tiba burung tu jatuh dalam sungai, haram kan? Sebab apa? Takut binatang tu tembak mati dalam air sebab lemas, tak boleh makan. Atau kita tembak, kita cari tak jumpa, lepas hari jumpa, tengok-tengok kepala dah hilang. Ini mesti ada binatang lain yang makan. Mungkin mati sebab binatang lain, bukan disebabkan tembakan.
Yang ketiga, alla yasil as-sayd ila daratin natan. Kita tembak, rusa cari tak jumpa. Di dalam hutan ni tuan-tuan, jangan, kalau ikutkan Datuk Harundin dalam hutan ni macam-macam pelik. Kita tembak depan kita, rusa jatuh, cari tak jumpa. Hilang. Puas cari, cari kiri kanan tak jumpa. Dia pergi memburu lagi, balik kan, baru jumpa pula. Jumpa-jumpa dah masak. Mana binatang tu dah orang natan, dah jadi busuk. Jadi busuk dah tak boleh makan, haram dalam mazhab Syafi'i sebab kotor. Sebab dia kotor dan juga sudah menjadi dah jadi benda lain. Maka tak boleh makan. Baik tuan-tuan. Kalau ikut hadis Nabi, idza ramaita sahmak faghaba 3 ayyam wa adrakathu fakulhu ma lam yantu. Kata Nabi, apabila kamu nampak, kamu tembak binatang yang kamu buru, dia hilang selama 3 hari. Lepas tu kamu jumpa, makanlah selagi mana ia tidak berbau. Kalau berbau, dah tidak boleh makan lagi. Kecuali ikan. Ikan ni ada ulama dalam bahasa Syafi'i kata seperti mana Nabi kata wahillu maitatu, halal kita makan haiwan bangkai-bangkainya, boleh makan selagi mana ia tidak beracun dan seumpamanya. Ada sebahagian ulama bahasa Syafi'i. Tetapi masyhur dalam bahasa Syafi'i, kalau dia berbau dah, busuk, tak boleh makan. Wallahu a'lam bishawab. Baik tuan-tuan, ada soalan lagi? Ada soalan? Perempuan Puan Sri? Okey, kalau tak ada, kita berhenti dulu. Malam ni Prof Maya masak. Jadi saya lapar siap-siap lah. Katanya nasi nasi biryani. Alhamdulillah. Jadi makruh lama-lama ngaji ni kalau makanan dah siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibud da'wat. Wa sallallahu alaihi wasallam.